Tiba-tiba terdengar sayup-sayup azan maghrib. Serentak dengan tu, Pak Ad macam tersentak dan berhenti tiup seruling dia. Tubuh Abang Gani menggigil bila tengok wajah Pak Ad tiba-tiba berubah jadi sangat tua dan hodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ini saya akan kongsikan cerita seruling setan yang ditulis oleh Abang Gani. Cerita ni tentang seorang lelaki yang bernama Pak Ad. Pak Ad ni ada sebatang seruling. Bila dia tiup je seruling tu, orang akan terpegun. Dan alunan bunyi seruling tu sangat mengasyikkan. Tapi ada sebab kenapa orang ramai terpegun dengan alunan bunyi seruling tu. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada yang nak join grup Telegram saya diletakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak. Rumah bertiang kayu hutan berdinding buluh beratap nipah tu terletak agak jauh, terpencil dari rumah-rumah penduduk lain. Kecil je, cuma ada sebuah bilik dengan ruang tamu, bahagian dapur yang agak lebih rendah dan beranda. Keseluruhan rumah tu dibuat dari bahan-bahan hutan. Penyambungan setiap sendi diikat dengan rotan seni atau bilah rotan yang disiat kecil-kecil. Rasanya langsung tak guna walau sebatang paku pun. Rumah yang terletak dalam kebun getah di pinggir tebing dekat paya dan sebatang anak sungai yang mengalir jernih. Di seberang anak sungai tu terdapat kebun-kebun getah dan hutan rimba. Awalnya rumah tu dibina oleh keluarga Melayu Thailand yang larikan diri ke Malaysia masa krisis awal tahun 80-an dulu. Agak ramai juga jumlahnya. Bila keadaan dah reda, mereka kembali ke kampung asal di selatan Thailand. Maka rumah-rumah atau pondok-pondok yang dibina ditinggalkan begitu saja. Hingga datang sepasang suami isteri separuh umur berhijrah dari Kedah, tinggal dekat dalam rumah tu. Mereka berdua je. Mungkin tak ada anak atau mungkin anak-anak mereka dah berkahwin, tinggal di tempat lain dan tak pedulikan mereka hingga mereka terpaksa merantau bawa diri untuk kelangsungan hidup. Sepasang suami isteri yang agak tua tu bekerja menuri getah dengan salah seorang tuan punya kebun di kampung Abang Gani ni. Masa tu Abang Gani dalam tingkatan 1 sekolah menengah. Abang Gani masih ingat lagi, si suami dikenali dengan nama Pak Ad dan isterinya Mak Pah. Mereka sangat baik dan ramah. Pak Ad seorang yang agak berjiwa seni. Dia pandai buat gasing dari kayu limau, pandai buat uau bulan, dan paling buat Abang Gani tak sup, dia sangat pandai main seruling. Selain menuri getah, kadang-kadang Pak Ad masuk ke dalam hutan sekitar kampung, ikut beberapa penduduk kampung yang lain cari rotan manau untuk dijual kepada peraih Cina. Dekat dengan rumah Pak Ad ada bangsal tempat rebus rotan.
Setiap pagi sebelum ke sekolah tingkatan 1, Abang Gani sekolah sesi petang masa tu. Abang Gani dengan rakan-rakan dia selalu ke bangsal tu tengok orang rebus rotan dalam minyak. Dia tak pasti kenapa rotan-rotan tu direbus dalam minyak panas. Mungkin untuk elakkan daripada dimakan bubuk atau kuatkan struktur buluh dia. Yang Abang Gani tahu daripada cerita orang, rotan-rotan tu digunakan untuk buat perabot. Memang ketika itu perabot rotan sangat terkenal. Kadang-kadang Abang Gani pun ambil upah bersihkan rotan-rotan dari kesan minyak. Upahnya cuma 10 sen sebatang. Dapatlah dalam RM1 lebih. Boleh buat belanja sekolah. Cukuplah untuk beli laksa dan ais kepal. Kadang-kadang sebelum sampai sekolah, lepak kejap dekat kedai roti Cina yang ada radiogram. Masukkan 10 sen dan tekan butang pilih lagu. Abang Gani paling suka lagu daripada kumpulan Black Dog Bone, si gadis ayu tu. Itulah rutin kehidupan budak-budak sekolah zaman tu. Mana ada gadget canggih, yang ada cuma telefon rumah yang beratnya hampir 10 kati. Itu pun cuma ada dekat rumah ketua kampung je. Pergi sekolah semestinya naik basikal. Satu petang, hari cuti sekolah, Abang Gani nak ke sungai untuk mandi. Dia bawa lah sekali satu tin cat kosong nak ambil air untuk diisi dalam tempayan atas pelantar buluh dekat rumah. Digunakan untuk cuci pinggan atau untuk basuh kaki. Untuk minum guna air telaga. Dulu tak ada tandas macam sekarang. Kebanyakan penduduk kampung lepaskan hajat dekat sungai je. Sebab tu air sungai tak digunakan untuk memasak atau minuman. Tapi kadang-kadang Abang Gani hentam juga. Untuk ke sungai, Abang Gani akan lalu rumah Pak Ad ni. Masa nak sampai rumah Pak Ad, Abang Gani dengar alunan muzik yang sangat merdu dan memukau. Sayu dan mendayu memecah keheningan petang, sehingga dia berhenti agak lama nak dengar alunan bunyi tu. Akhirnya Abang Gani sampai dekat rumah Pak Ad dan intai melalui celah dinding buluh. Abang Gani nampak Pak Ad tengah kusyuk tiup seruling buluh dia. Abang Gani tak pasti lagu apa yang dimainkan, tapi sangat merdu. Agak lama Abang Gani dekat situ sampai Pak Ad selesai main seruling buluh tu. Abang Gani tengok Pak Ad tersenyum puas. Kemudian tiba-tiba Pak Ad ambil pisau kecil, pisau pelik yang biasa digunakan untuk cukur misai atau janggut tu. Lalu dia toris sikit dekat hujung jari telunjuknya. Kelihatan darah keluar dan dia titiskan darah tu ke dalam lubang seruling buluhnya. Abang Gani terkejut dan tergamam. Tiba-tiba Pak Ad bersuara, "Minumlah Anang, minumlah." Meremang Abang Gani dibuatnya. Tiba-tiba keluar asap nipis dari lubang hujung seruling bersama bau busuk yang menyengat hidung. Nak termuntah Abang Gani masa tu. Asap tu membentuk gumpalan dan wujud bayangan kepala dengan rambut panjang menggerbang. Namun wajahnya nampak kehitaman. Kemudian terdengar suara garau dari bayangan kepala tu. Garau dan gemesik seakan berbisik, "Teruskan saja alunan bunyian ini. Kau akan dapat memukau sekalian makhluk yang mendengar. Tapi jangan lupa habuanku." Abang Gani nampak Pak Ad mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian dia bungkus seruling buluh tu dalam kain merah dan simpan dalam beg kulit warna hitam. Abang Gani betul-betul terpukau lihat kejadian tu. Suasana sekitar terasa sangat sunyi dan suhu jadi sangat sejuk hingga meremangkan bulu roma. Dada Abang Gani berdegup kencang. Tiba-tiba, "Intai apa?" Bagai nak luruh jantung bila bahu Abang Gani ditepuk dari belakang. Sepantas kilat dia menoleh. Pak Ad tersenyum sinis pandang Abang Gani. Abang Gani bersuara, Saya dengar lagu Pak Ad main tadi. Seruling tu sedap sungguh bunyinya." "Ya, lagi apa yang kau nampak?" Nampak Pak Ad tiup seruling je." "Betul." Abang Gani cuma anggukkan kepala. Tapi Pak Ad macam dapat baca sesuatu daripada riak wajah Abang Gani yang pucat tu. Mujur dia tak tanya lagi. Pak Ad bersuara, "Minggu depan aku ada undangan main dekat majlis kahwin malam kenduri tu. Kalau kau nak, kau boleh ikut jadi pembantu aku. Aku bayar upahnya. Mau?" Abang Gani terkebil-kebil. Dia tak segera menjawab. Fikiran dia bercelaru. Serba salah. Sememangnya Abang Gani sangat minat dengan muzik, apalagi alunan merdu seruling buluh tu. Dia betul-betul teruja. Dah lama Abang Gani cadang suarakan hasrat hatinya nak belajar main seruling dengan Pak Ad. Dan sekarang
Pak Ad sendiri, pelawar Abang Ngani, jadi pembantunya. Sememangnya pucuk dicerita ulang mendatang. Tapi apa yang Abang Ngani nampak tadi amat menyeramkan. Dia tak pasti apa sebenarnya. Namun Abang Ngani dapat rasa seruling tu bukan seruling biasa. Dan kepala manusia yang terbentuk dari asap yang keluar dari muncung seruling tu amat menyeramkan. Macam mana? Mau tak? Tanya Pak Ad lagi. Abang Ngani tersentak. Dekat majlis kahwin, ramai orang akan lihat kita, dengar alunan kita. Mereka akan terpukau. Kau akan jadi pujaan gadis-gadis. Pak Ad seakan memujuk sambil tersenyum. Abang Ngani masih bingung sambil pandang sekitar semak samun di pinggir pokok buluh tu. Kelihatan Mak Pah tengah junjung sebekas kayu api dan pucuk paku yang dibalut dengan daun keladi. Dok gebang apa biduan tua ni? Sapa Mak Pah sambil tersenyum dan berjalan menghampiri rumah. Abang Ngani tersenyum je. Kemudian Pak Ad masuk ke bawah pondok, terbongkok. Dia nak tinjau sangka ayam. Mak Hang ada rumah? Siapa si Mak Pah? Sambil letakkan bekas kayu api atas pelantar buluh dan tanggalkan balutan kain buruk dekat kepala dia. Mak Pah ni berkulit hitam manis, bertubuh kecil dan kurus. Abang Ngani rasa usia dia sebaya ibu Abang Ngani lah. Abang Ngani biasanya panggil Mak Pah ni Mak Long je. Abang Ngani bersuara, ada Mak Long. Duk buat apa? Masa saya mai tadi, Mak duk sembang dengan Mak Ngajah dan Tok Wamik. Tak apalah Mak Long, saya nak ke sungai, nak mandi dan ambil air. Abang Ngani minta diri. Mak Pah hanya anggukkan kepala sambil tersenyum. Kemudian Abang Ngani ambil tincat dan baru dia nak melangkah, tiba-tiba psst, psst. Abang Ngani menoleh. Pak Ad panggil. Abang Ngani segera hampirinya yang masih membongkok dekat bawah pondok. Pak Ad bersuara, ingat, jangan cerita dekat siapa pun apa yang hang nampak tadi. Pak Ad bagi amaran sambil matanya melilau memandang sekitar. Abang Ngani cuma terkebil-kebil je. Ingat lah, jangan cerita dekat orang. Kalau hang cerita dekat orang apa yang hang nampak tadi, anak akan patahkan tengkuk hang. Nak terduduk Abang Ngani bila dengar pesanan dari Pak Ad. Anang patahkan tengkuk. Tiba-tiba Abang Ngani terasa amat seram. Hari semakin senja. Menurut Pak Ad, yang keluar dari muncung seruling tadi itulah Anang. Sebenarnya setiap kali Pak Ad tiup seruling, Anang lah yang sebenarnya tiup seruling tu. Tenganga Abang Ngani dengan penjelasan Pak Ad. Abang Ngani mula faham. Patutlah alunan serulingnya begitu merdu dan memukau. Tapi jangan bimbang, jangan takut. Anak akan bantu kita cari duit. Dia sahabat aku, sahabat kita. Asal hang kena jaga rahsia. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dah, pergilah mandi. Dah nak senja ni. Abang Ngani jadi bingung kejap. Dengan perasaan yang agak gerun dan gelisah, Abang Ngani terus melangkah ke sungai yang letaknya lebih kurang 50 meter dari rumah Pak Ad. Menuruni cerun yang agak curam, cuma lorong denai bekas laluan kaki je. Di kiri kanan denai ada pokok-pokok getah tua yang diselubungi belukar. Suasana dah agak kelam. Matahari dah hampir tenggelam, terlindung di sebalik gunung ganang. Bunyi riang-riang rimba memecah kesunyian senja. Ada pokok rawa yang tingginya sebesar pemeluk dekat tebing anak sungai. Kadang-kadang Abang Ngani lestik buahnya buat makan. Apa lagi yang ada waktu tu, tak banyak snack atau makanan ringan. Dekat tengah anak sungai tu ada dua batu. Satu sebesar kereta dan satu lagi lebih kecil, macam seekor gajah dengan anaknya. Abang Ngani mandi menyelam antara dua batu tu. Pernah seorang tua di kampung bermimpi ada batil emas bawah batu besar tu. Tapi kalau nak ambil, kena tukar dengan nyawa. Abang Ngani tak pasti sama ada cerita tu betul atau sekadar mitos. Abang Ngani selam timbul beberapa kali. Kemudian sabun badan agak terburu-buru juga sebab hari dah nak senja dah. Tiba-tiba dari tebing seberang sungai di sebalik rumpun buluh terdengar bunyi seruling yang sangat merdu dan mendayu-dayu. Abang Ngani tersentak dan terpegun seketika. Bila Abang Ngani menoleh, bunyi itu berhenti. Pak Ad tiup ke? Tapi bila pula dia datang ke sungai? Masa Abang Ngani datang tadi, dia masih dekat rumah. Tapi takkanlah Pak Ad tiup suruling senja-senja macam ni. Abang Ngani mula rasa tak sedap hati. Cepat-cepat dia letak sabun atas batu dan menyelam lagi untuk kali terakhir. Bila dia timbul, bunyi seruling tu bergema lagi. Abang Ngani mula berdebar, macam ada yang tak kena rasanya.
cepat-cepat dicapaikan taula. Lap badan ala kadar, tergopoh gapah, cedok air ke dalam tin dan mula melangkah pulang. Bunyi tu bergema lagi, sayu dan meremangkan bulu roma. Seakan bunyi rintihan. Entah lagu apa yang dimainkan, tapi amat sayu bunyinya. Sebelum melangkah pulang, Abang Ani toleh ke arah bunyi tu. Tiba-tiba terpacul tubuh Pak Ad dari sebalik rumpun buluh, tersenyum sambil pegang seruling buluhnya. Abang Gani tarik nafas panjang. Pak Ad rupanya, Abang Gani bersuara. Bila Pak Ad datang? Tak perasan pun saya. Pak Ad tak menjawab. Sebaliknya, dia tiup lagi serulingnya. Kali ni iramanya agak lain, seakan lagu Mak Yong atau main putri. Abang Gani tak jadi nak melangkah pulang, terpaku dan terpukau dengan bunyi tu. Dia cuma pandang je Pak Ad tiup serulingnya dalam samar senja di tepi anak sungai tu. Iramanya silih berganti. Tapi bila Abang Gani amati betul-betul, rasa macam pernah dengar lagu tu. Ya, macam lagu Ulik Mayang. Tiba-tiba seakan ada suara perempuan berlagu ikut irama seruling, berdesir dan gemesik di sekitar tepi anak sungai. Asal bukit balik ke bukit, asal rimba pulang ke rimba. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup azan maghrib. Serentak dengan tu, Pak Ad macam tersentak dan berhenti tiup seruling dia. Tubuh Abang Gani menggigil bila tengok wajah Pak Ad tiba-tiba berubah jadi sangat tua dan hodoh, dengan rambut panjang menggerbang dan mata yang merah menyala. Dia seakan gelisah dan akhirnya gaib bila suara azan sampai pada kalimat hayya 'alas solah. Abang Gani macam baru tersedar dari mimpi. Dia terus berlari mendaki cerun. Air dalam tin berkocak dan hampir tinggal separuh. Dia tak peduli lagi. Takkan nak patah balik ke sungai untuk cedok air lagi. Abang Gani terus berlari pulang tanpa toleh ke belakang lagi. Sampai dekat rumah dan menggigil dan termengah-mengah. Air dalam tin cat dah tinggal separuh. Terus dia tuang baki air tu ke dalam tempayan atas pelantar. Kemudian tolak daun pintu dapur dengan kuat. Zuk. Ibu yang tengah memasak nasi terkejut. Berkerut dah ibu pandang wajah Abang Gani yang pucat. Tapi ibu tak bertanya apa-apa. Mungkin dia tengah sibuk memasak. Ayah pula mungkin dah ke surau. Malam tu sekitar 1/3 malam, Abang Gani masih belum dapat lelapkan mata. Masih terbayang peristiwa senja tadi. Pak Ad yang tiba-tiba je berada dekat sungai tiup seruling waktu remang senja, dan wajahnya yang tiba-tiba bertukar hodoh bila dengar azan maghrib. Siapa sebenarnya Pak Ad ni? Abang Gani mula merasakan kelainan. Walaupun dia belum mengerti apa-apa waktu tu, tapi Abang Gani mula syak yang Pak Ad ni ada berdamping dengan makhluk gaib. Namun disebabkan minat sangat dengan muzik, Abang Gani abaikan segalanya. Dia mula ikut Pak Ad memenuhi undangan bermain seruling di kampung-kampung sekitar. Dan Pak Ad mengembangkan kerjaya seninya dengan menambah lagi 2 orang sebagai ahli genderang. Dan Abang Gani dah mula mahir bermain gong. Lagu-lagu macam Ayam Didik, Anak Lima, Puteri Remaja, Selendang Mak Inang, Yale-Yale dan berbagai lagu lagi dialunkan dengan sungguh merdu dan asyik dari tiupan seruling Pak Ad, hingga mengalahkan kumpulan lain yang gunakan serunai. Hari demi hari, Pak Ad dan kumpulan mereka semakin diminati. Tak putus-putus terima undangan bila adanya majlis kahwin. Namun, dalam meniti kegemilangan tu, hati Abang Gani masih gelisah dan masih celaru. Dalam hati semakin teruja untuk bertanya pada Pak Ad, apa sebenarnya rasa yang terlindung di sebalik seruling keramat tu. Tapi setiap kali hati tergerak nak bertanya, mulut bagai terkunci. Hingga pada satu malam, lepas habis mengadakan persembahan majlis kahwin di sebuah rumah di selatan Thailand, masa Pak Ad tengah berbual dengan tuan rumah, tinggal Abang Gani dan 2 orang lagi ahli genderang atas panggung kayu depan rumah pengantin. Seorang yang pukul gendang ibu dikenali dengan nama Tok Ali, dan seorang lagi Abang Leh yang pukul gendang anak. Abang Gani ambil kesempatan bertanya kepada Tok Ali tentang rahsia seruling Pak Ad tu. Abang Gani ceritakanlah segala apa yang pernah dia alami berkaitan dengan Pak Ad dan serulingnya tu. Tok Ali cuma tersenyum je bila dengar cerita Abang Gani. Menurut Pak Ali, dia memang dah agak lama dah. Sejak mula Pak Ad pelawa dia main gendang, pertama kali dengar alunan seruling Pak Ad,
Tok Ali dahsyat. Seruling tu bukan seberangan. Memang bukan Pak Ad bersendirian tiup seruling tu. Bayangkan dalam hujan renyai pun orang sanggup tunggu. Kata-kata Tok Ali tu membuatkan Abang Ani terpegun, terkesima. Abang Leh main gendang anak pun mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Tok Ali bersuara, lebih baik kau diamkan je hal tu. Asal terus kita diminati dan dapat duit. Kau dengar ni. Tiba-tiba Abang Leh angkat gendang ibu dan goncangkan beberapa kali. Cuba dengar baik-baik. Ketak, 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 ketak. Terdengar bunyi dari dalam gendang tu. Abang Ani terkebil-kebil, teruja dan hairan. Abang Leh bersuara, kau tahu tak apa dalam gendang ni? Entah, tak tahu. Dalam gendang ni ada tulang jari orang mati. Hah? Kenapa pula letak tulang jari orang mati dalam tu? Kau akan tahu juga nanti. Belum sempat Abang Ani bertanya lagi, Pak Ad dah naik ke panggung dan suruh mereka berkemas untuk pulang. Abang Ani mula dibelenggu resah, namun dia tetap terus bersama dengan Pak Ad. Pak Ad turunkan seruling keramatnya tu pada Abang Ani. Dia nak Abang Ani bergilir-gilir dengan dia sesekali bila buat persembahan. Abang Ani menolak sebab tak mahir main seruling, tapi Pak Ad kata itu tak jadi masalah asalkan Abang Ani mahu je. Letak je seruling ke bibir dan tiup je, mesti akan terbit alunan yang merdu dan mengasyikkan sebab Anang yang akan bantu meniupnya. Anang, itulah yang menggerunkan dan mengguncangkan jantung Abang Ani. Abang Ani tahu siapa tu Anang. Dia pernah lihat Anang, kepala hodoh yang keluar bersama asap dari muncung seruling. Dan yang paling Abang Ani gerun adalah syaratnya setiap 40 hari kena titiskan darah dia ke dalam lubang seruling tu. Sebab itulah Abang Ani belum sedia untuk menerimanya. Satu hari penduduk kampung digemparkan dengan kehilangan Pak Ad yang masuk ke hutan dan tak pulang-pulang hampir 2 hari. Mak Pah minta mereka tolong cari ikan. Disebabkan Abang Ani rapat dengan Pak Ad, dia dapat rasa arah hutan mana Pak Ad selalu pergi. Abang Ani pun bawa beberapa penduduk kampung masuk ke hutan untuk cari Pak Ad. Akhirnya Pak Ad ditemui dekat rumpun perdu rotan Manau, terbaring kaku dengan perut yang hampir kembung. Ada kesan lebam dekat betisnya dan 2 kesan lubang kecil macam ditusuk taring. Pak Ad meninggal dipatuk ular berbisa, mungkin ular tedung. Mayat Pak Ad dibawa ke pulang dan dikebumikan. Namun selepas beberapa hari, Mak Pah mengadu tercium bau yang sangat busuk dalam rumah dia. Abang Ani ikut Mak Pah ke rumah. Memang ada bau yang sangat busuk, macam bau bangkai. Tapi tak jumpa apa-apa bangkai pun dekat sekitar tu. Tiba-tiba Abang Ani perasan bau busuk tu datangnya dari almari kayu. Dan bila dibuka, ternyata bau busuk tu keluar dari muncung seruling Pak Ad. Abang Ani segera bagi tahu Tok Ali. Malam tu Tok Ali datang dengan Abang Leh. Nak dekat tengah malam baru mereka periksa seruling tu setelah terdengar bunyi rintihan dari dalam almari kayu tempat simpanan seruling tu. Dengan hati yang berdebar-debar, Abang Ani buka pintu almari. Bau busuk semakin kuat, sampai nak termuntah semua yang berada dekat situ. Tiba-tiba seruling tu bercahaya bersama suara mengerang yang garau. Mereka semua terpegun. Kemudian keluar asap nipis dari muncung seruling dan membentuk kepala yang hodoh. Anang! Tok Ali, Abang Leh dan Mak Pah terdiam kaku, terlopong memandang. Tiba-tiba keluar kepala hodoh berasap dari semuncung seruling tu dan berkata, Ayah dah tak ada. Kalau tak mau main aku lagi, hantar aku balik ke hutan caruk hantu. Tapi beri sedikit bekal padaku, semangkuk darah kambing hitam. Kemudian kepala hodoh tu hilang bersama gumpulan asap masuk ke dalam muncung seruling. Mereka semua saling berpandangan sambil mengucap panjang. Terpaksalah ikut saja kemahuannya, kata Tok Ali sambil pandang Mak Pah. Selepas seminggu, segalanya berakhir. Namun bayangan Anang masih menghantui Abang Ani. Mak Pah pun kembali ke kampung asalnya di Kedah. Masa berlalu dan akhirnya kisah seruling setan tu turut terkubur. Namun sesekali kenangan seram tu masih menghantui Abang Gani. Okey, itu dia kisah seruling setan daripada karya Abang Ani. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, bolehlah email ke alamat email di bawah. Okey, sila like, komen banyak-banyak dan share video ni. Doakan supaya tahun ni saya capai 10k subscriber. InsyaAllah kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.